Terima kasih Saudari Speaker, Saudari Hannah Yeoh, dan juga Timbalan Speaker, Saudara Ganapati Rao, Saudara Chang Fung Hing, Pemangku Pengerusi Kebangsaan DAP, Saudara Tan Kok Wai, Penasihat DAP Kebangsaan, Saudara Dr. Chen Man Hin, Presiden PKR, Datuk Seri Wan Azizah, Menteri Besar Selangor Yang Berhormat Azmin Ali, Wakil PAS Dr. Hatta Ramli, semua Deputi Kehormat termasuk wakil-wakil kedutaan ke Malaysia, Your Excellencies, the representatives from the various ambassadors and of course High Commissioners to Malaysia. Yang paling penting sekali juga saudara-saudari sekalian, termasuk veteran DAP, pengerusi Kelab Veteran DAP Saudara Lai Kok Peng, dan kita juga amat gembira ada bekas wakil rakyat, veteran wakil rakyat seperti Saudara Lee Kau, Saudari Lok Swee Chin, Saudara Lau Daki. Di antara begitu ramai veteran yang berjuang bersama DAP, hati masih dalam DAP dan azam masih dalam DAP, dan hari ini hadir bersama kita pada pagi yang mulia ini. Saudara-saudari sekalian, selamat pagi, salam ubah dan salam bersih kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kehormat, semua wakil-wakil dan pemerhati yang datang daripada jauh untuk menghadiri National Conference Persidangan Kebangsaan Parti DAP. Pagi ini kita berkumpul di sini di Subang Jaya untuk merangka masa depan parti dan juga negara Malaysia, kerana kita percaya dengan rakyat Malaysia yang progresif, kita adalah kunci masuk ke Putrajaya dan satu Malaysia yang baru. Menjelang Mei 2015, sudah 2 tahun selepas pilihan raya besar 2013, dan kita dalam tempoh pertengahan untuk menghadapi pilihan raya besar ke-14. Tapi sebelum ini kita mesti bertarung di Sarawak, menghadapi pilihan raya besar di Sarawak. Dan kita mesti mencapai prestasi yang cemerlang di Sarawak, kerana kalau kita boleh menang di Sarawak, kita baru boleh menang di Putrajaya. Persidangan Kebangsaan 2014 diadakan selepas Kongres Kebangsaan ke-16 pada 15 dan 16 hari bulan Disember 2012, dan pemilihan semua jawatan kuasa tertinggi pusat dalam satu Kongres khas Kebangsaan pada 29 September 2013 di Petaling Jaya untuk menangkis
usaha jahat oleh ROS untuk pecahkan parti DAP. Pemilihan semula dengan barisan kepimpinan yang sama yang dipilih sebelum ini membolehkan DAP jadi lebih kuat, lebih bersatu padu untuk mara ke depan. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua wakil yang berdiri bersama menyokong DAP menghadapi tekanan ROS. Kita harus menetapkan agenda untuk pilihan raya besar akan datang dan untuk generasi yang baru. Kalau kita tidak menetapkan agenda tersebut yang boleh menyatu padukan semua rakyat Malaysia untuk satu matlamat yang bersama, satu destiny yang dapat dikongsikan bersama, alternatif dia adalah untuk menerima UMNO dan agenda Barisan Nasional untuk pecah belahkan dan hancurkan Malaysia menerusi ekstremisme, penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Tema persidangan ini adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Menunjukkan komitmen DAP ke atas solidariti, perkongsian bersama dan juga pengorbanan untuk semua rakyat Malaysia menuju ke arah perpaduan nasional, toleransi, kesaksamaan sosial dan juga peluang yang sama rata untuk semua. Mesej ini adalah penting kerana kita menghadapi satu krisis ekonomi yang ada kesan negatif ke atas orang miskin. Lebih-lebih lagi bila kerajaan Barisan Nasional sudah hilang akal untuk menghadapi krisis ini dan sekarang hanya tahu untuk pecah janji, hanya tahu untuk salahkan golongan minoriti dan juga mereka yang kononnya memusuhi Islam, raja dan orang Melayu. Itu semua adalah musuh jadian Barisan Nasional untuk menutup kegagalan mereka menguruskan ekonomi Malaysia dengan baik. Semua pun tahun ini akan dikenang sebagai satu tahun yang amat mencabar. Tetapi kita semua yakin bahawa rakyat Malaysia boleh mengatasi cabaran ini. Sebagai rakyat Malaysia, kami dikejutkan dengan dua tragedi yang amat menyayat hati, iaitu tragedi kehilangan pesawat MH17 dan MH370. Dan parti DAP ingin menyampaikan takziah, menyampaikan simpati, menyampaikan sokongan dan solidariti kepada semua ahli keluarga mangsa-mangsa tersebut. Parti DAP akan sokong segala usaha untuk menuntut keadilan ke atas mereka yang dibunuh begitu kejam dalam pesawat MH17. Dan kita juga akan menyokong segala usaha dan perbelanjaan untuk mencari pesawat MH370 yang masih belum dikesan lagi. Pada masa yang sama, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memperingati 3 pemimpin kita yang telah meninggalkan parti DAP. Meninggalkan parti DAP bukan kerana mereka hilang kepercayaan kepada perjuangan DAP, tetapi meninggalkan DAP dalam keadaan yang amat bermaruah sekali, iaitu lawan tetap lawan, lawan berhabis-habisan. Yang pertama, Pengerusi Kebangsaan Saudara Kapal Singh yang merupakan suara hati kecil semua rakyat Malaysia, salah seorang suara paling kuat, conscience, one of the loudest voices of conscience
for Malaysians yang terbunuh dalam satu kemalangan pada 17 April 2014. Kita akan ingat selama-lamanya bahawa pada detik-detik terakhir beliau masih berjuang untuk mempertahankan sifat dan identiti perlembagaan kebangsaan, perlembagaan persekutuan Malaysia. Dan selepas pembigian saudara Kapal Singh, saudara Tan Kok Wai dilantik menjadi pemangku pengurusi kebangsaan. Saudara Wong Ho Ling selepas sakit untuk satu tempoh yang agak lama meninggalkan kita semua pada 21 hari bulan Jun sebagai bekas pengurusi DAP Sarawak. Beliau merupakan pemimpin yang penting yang berjaya memperkuatkan dan perkasakan DAP Sarawak sehingga kita adalah parti nombor 2 besar di negeri Sarawak sekarang. Saudara Sia Lomping yang meninggalkan kita pada 1 hari bulan Mei juga adalah satu kehilangan yang amat dirasai. Beliau adalah seorang yang mencurahkan hati dan semangat beliau ke atas kerja-kerja akar umbi. Dan beliau adalah salah satu sebab mengapa DAP dan Pakatan Rakyat di kalangan semua pemimpin bersama-sama dapat menang mandat popular sebanyak 55% daripada pengundi Perak dalam pilihan raya besar 2013. Semua pun kita rasai kehilangan ketiga-tiga pemimpin ini. Saya juga ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas ke atas penasihat kita, saudara Dr. Chen Man Hin, kerana beliau telah baru ini meraihkan hari jadi yang ke-90. I'd like to take this opportunity to wish Dr. Chen Man Hin, a towering Malaysian who devoted his life to work towards a better Malaysia, without whom the DAP would not exist. We wish him good health, longevity, so that we can let him see Pakatan Rakyat beat Barisan Nasional and enter Putrajaya. 祝曾勉心一生福如东海，寿比南山。希望我们能够进步成这个他所要的最好的生日礼物啊！ Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua pemimpin dan ahli-ahli yang telah berkempen bertungkus lumus di pilihan raya kecil Bukit Geluguk, Teluk Intang dan Kajang, menyokong parti DAP dan juga calon Pakatan Rakyat. Kita semua ingin meraihkan kemenangan saudara Ram Kapal Singh sebagai ahli Parlimen Bukit Geluguk yang baru. Dan beliau telah menunjukkan kaliber dan kemampuan beliau sebagai ahli Parlimen sungguh pun beberapa bulan saja. Kita pun ingin mengucapkan syabas kepada saudari Diana Sofia. Sungguh pun kalah, tetapi telah menakutkan UMNO sampai mereka malam-malam tak boleh tidur. Dan kita percaya Diana Sofia
akan merupakan satu lembaran baru menunjukkan bahawa orang Melayu muda pun boleh masuk dan menjadi pemimpin dalam parti DAP. Dan kita juga ingin mengucapkan tahniah kepada Kak Wan kerana sekali lagi menjadi wakil rakyat, kali ini mewakili Kajak. Tentu kita tidak akan lupa Yang Amat Berhormat Azmin Ali. Ucapkan tahniah kepada beliau menjadi Datuk Menteri Besar Selangor. Dan juga tidak lupa kita punya ahli exco, 3 ahli exco yang sungguh pun dipecat tetapi balik semula sebagai ahli exco Selangor. Saudara Teng Chang Kim, Saudara Ouyang Hanhua, Saudara Ganapati Rao, dan tentu kita tidak lupa Saudari Hanayo. Kita hanya tunggu Saudara Ng Sui Lim saja. Kita akan tunggu, betul tak? Selain daripada ahli-ahli exco daripada negeri Selangor, kita pun nak perkenalkan semula. Kita juga ada ahli-ahli exco yang bersama dengan kita, iaitu daripada Pulau Pinang. Yang pertama, Saudara Chow Kong Yao. Saudari Chong Eng, Saudara Profesor P. Ramasamy, Saudara Danny Lau, Saudara Lim Hock Seng, Saudara Jagdik Sim Dio, Saudara Fi Bumpo. Hari ini kita pun ada lagi satu ahli exco daripada Pulau Pinang yang mewakili Pakatan Rakyat, iaitu Dr. Afif Bahadin. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua wakil-wakil yang telah memberikan keyakinan dan sokongan kepada jawatankuasa tertinggi pusat sebanyak 2 kali. Sekali pada 15 hari bulan Disember 2012 dan sekali lagi apabila kita adakan pemilihan semula atas desakan ROS pada 29 September 2013. Sejak kejayaan DAP dan Pakatan Rakyat pada 2008, UMNO dan Barisan Nasional telah menyerang DAP secara bertubi-tubi, tak kira siang atau malam. Sebabnya adalah jelas. Sekiranya rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu, boleh menerima politik bukan perkauman parti DAP, menerima pentingnya kepimpinan berintegriti dan juga tadbir urus yang baik, ini akan menjadi hari kiamat kepada Barisan Nasional dan UMNO. Oleh itu, kita lihat macam mana DAP kena serang.
sampai usaha oleh ROS untuk haramkan parti DAP 2 hari sebelum hari penamaan calon pada pilihan raya besar tahun lepas. Kita tidak tunduk, kita tidak kompromi, dan kita nasib baik kita menang kali itu. Lepas itu ROS masih tidak berputus asa, masih serang lagi, tak mau mengiktiraf jawatan kuasa tertinggi pusat yang dipilih 2 kali, tak mau iktiraf. Kita saman ROS di mahkamah dan kali ini kita menang lagi. Saya nak ucapkan syabas kepada saudara Gobind Singh Dio kerana atas usaha beliau dalam mahkamah, ROS terpaksa tunduk di mahkamah, dan bahawa ROS tidak boleh, tak mahu mengiktiraf jawatan kuasa tertinggi pusat yang telah dilantik dan dipilih pada 29 September. Tidak boleh menyatakan tidak mahu menerima keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa tertinggi pusat. Bermakna kita diiktiraf dan keputusan kita adalah sah dan sahih dalam undang-undang. Tapi jangan ingat, mereka tidak akan serang kita lagi. Saya pasti tentu ada kali ketiga, kali keempat, kali kelima. Itulah sebabnya untuk mempertahankan kita diri sendiri, sungguh pun kita akan lawan ROS, BN dan UMNO, tapi kita cadangkan beberapa pindaan perlembagaan, bukan sahaja sebagai ujian ke atas ROS sama ada mereka betul-betul bertindak adil, tapi untuk melindungi dan mempertahankan parti daripada sabotaj menjelang pilihan raya. Kita tak mahu apa yang berlaku pada pilihan raya umum yang ke-13 berulang lagi pada pilihan raya umum ke-14. Kami yakin bahawa semua ahli akan memastikan dan membantu kita untuk mempertahankan parti DAP. There is a saying that says, when the going gets tough, the tough gets going. The DAP has gone through trials and tribulations in the last 48 years since the party was formed on 18 March 1966. In less than a year and a half, on 18 of March 2016, we will be celebrating DAP's 50th anniversary. 行动党面对很多风风雨雨，但是怎么样困难也好，我们记得我们要坚持，因为不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香。我们这样多年来的斗争，现在也要50岁了咯，还没有到啦，要接近50岁了，所以这个50周年是非常重要的，非常有意义的。在2016年3月18号，我们将庆祝50周年。所以为了要好好筹备纪念50周年这个重要的节庆，而同样把它的意义能够让火箭升上第14届大选。行动党中央委任刘振东来做所有的筹备工作。To ensure that the 50th anniversary celebration
will serve as a launching pad for the 14th general elections. The CEC has appointed Saudara Liu Jin Tok to the task of handling the 50th anniversary celebrations for the DAP. DAP sepanjang ini berpegang teguh ke atas komitmen untuk Malaysia yang berdemokratik dan juga adil dan saksama. Tetapi sekarang rakyat mengharapkan DAP bukan sahaja satu parti pembangkang yang berkesan, tetapi mahu kita bersiap sedia untuk menjadi rakan kongsi dalam kerajaan yang bakal menggantikan Barisan Nasional. Itulah sebabnya kita mesti ada satu wawasan jangka masa panjang, berteraskan kesederhanaan, berteraskan kesaksamaan, berteraskan keadilan, berteraskan kebebasan, berteraskan pembangunan ekonomi yang boleh memberikan manfaat kepada semua rakyat, tak kira kaum, tak kira agama, kepada semua rakyat, daripada batu sumpah di Sabah ke Sarawak dan seterusnya ke Johor dan Bukit Kayu Hitam di Perlis. Kami mesti mengiktiraf sumbangan rakyat Malaysia bukan sahaja di Semenanjung saja, tapi juga di Sabah dan Sarawak. Kerana Sabah dan Sarawak, hanya dengan Sabah dan Sarawak baru ada Malaysia. Tanpa Sabah atau tanpa Sarawak tidak ada Malaysia. Sabah dan Sarawak adalah rakan kongsi yang sama dengan Semenanjung Malaysia. It is 3 in 1. It cannot be anyone less. If anyone less, it is not Malaysia. And that's why we must treat Sabah and Sarawak as equal partners and give them due recognition of their rights and the interests of Sabah and Sarawak. Sabah、沙捞越和半岛才有马来西亚，才能够组合马来西亚。如果是少一个就没有马来西亚，是三合一，不能够三缺一。所以是3个主要的机构成立马来西亚，是其中3个主要机构，不是13州内之一啊。所以有些人不明白，以为沙巴沙捞越只是其中一个州，不是，它是确保有马来西亚。所以希望我们未来通过明年，才能够确保沙捞越、沙巴的人民的基本权利和利益才有得到保障。Saya ingin memaklumkan kepada persidangan kebangsaan bahawa Jawatankuasa Tertinggi Pusat mencadangkan untuk meminda perlembagaan parti, untuk memperkuatkan parti dan juga untuk menambah penyertaan kaum wanita yang kita rasa adalah kunci utama untuk menang pilihan raya umumnya ke-14. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Anthony Loke atas usaha beliau merangka pindaan perlembagaan parti bersama dengan ahli-ahli CEC yang lain. Kami mencadangkan bahawa Jawatankuasa Tertinggi Pusat akan diperbesarkan daripada 20 ahli kepada 30 ahli yang dipilih oleh wakil-wakil, memberikan peluang yang lebih kepada semua, kepada lebih ramai orang
untuk memegang jawatan kepimpinan, khususnya yang muda dan daripada kaum wanita. Kita bangga bahawa kita mempunyai banyak pemimpin muda. Daripada 104 adun, 21 dilahirkan selepas tahun 1980. Kami juga mencarankan bahawa kota 30% wanita akan ditetapkan kepada 30 jawatan CEC yang akan dipilih. Bermakna daripada 30 jawatan CEC, ahli CEC yang dipilih, 9 mesti datang dari kaum wanita. Sekarang kita ada 3 wakil CEC daripada kaum wanita. Selepas pindahan ini, 3 akan jadi 9. Jangan kita lupa sumbangan kaum wanita. Bukan saja ini akan menunjukkan komitmen kita ke atas kaum wanita, tapi untuk kesaksamaan jantina atau gender equality. Jangan kita lupa, kita ada pemimpin yang menghadapi banyak penganiayaan, menghadapi tindakan mahkamah seperti saudara Kapal, saudara Kit Siang, saudara Kok Wai, saudara Singgiau dan saya sendiri. Dan juga pemimpin-pemimpin baru yang menghadapi tindakan-tindakan daripada Kerajaan Barisan Nasional seperti saudara Anthony Loke, saudara Tony Phua, saudara Ng Weng Ek, saudara Fi Bumpo dan tentunya saudara Raya. Semua tahu apa sebab dia kena dakwa. Tapi di kalangan wanita pun ada yang kena dakwa. Saudari Teresa Kok, kita nak berikan sokongan kepada beliau hadapi tindakan undang-undang di bawah Akta Hasutan. Dan juga satu lagi yang mungkin kena, saudari Teo Ni Ching pun disiasat di bawah Akta Hasutan. Itulah sebabnya kita kena banyakkan wanita. Bukan kerana nak lebih banyak wanita kena dakwa, tetapi nak menunjukkan bahawa kita ada kualiti dan mutu pemimpin wanita yang baik. Di antara pindahan itu, jawatan kuasa negeri tempohnya akan dilanjutkan daripada 2 tahun ke 3 tahun sama dengan CEC. Dan juga cawangan, tempoh cawangan juga akan dilanjutkan daripada 1 tahun kepada 2 tahun supaya memberikan cawangan lebih banyak masa untuk mantapkan organisasi dan sokongan parti di peringkat akar umbi. PLC, Parliamentary Liaison Committee pun akan dirombak untuk jawatan pengurusi negeri. Akan dihadkan tempoh sebanyak 3 penggal. Ini adalah sama dengan jawatan Setiausaha Agung Parti DAP. Parti DAP merupakan parti politik pertama yang hadkan tempoh jawatan untuk Setiausaha Agung. Dan hari ini kita buat satu langkah bersejarah dan progresif dengan menetapkan tempoh jawatan pengurusi kepada 3 penggal juga. Saya dengan amat rendah diri memohon sokongan daripada wakil-wakil untuk meluluskan pindahan ini supaya kita dapat memperkasakan organisasi parti DAP menghadapi cabaran daripada Barisan Nasional dan UMNO, khususnya juga daripada ROS yang tidak akan henti-henti untuk pecah belahkan parti DAP. Now, it must however be said that a great party structure can only get us so far. Ultimately, what matters most are the ideas that define the party. The party must see itself as the party of ideas, the party of the future, and the party of hope.
One of the efforts to make DAP the party of the future is to make a lasting imprint with Malaysians in Sabah and Sarawak, who were previously ignored by Barisan Nasional because they were seen as Barisan Nasional fixed deposits. The recently announced Royal Commission of Inquiry report on illegal immigrants in Sabah is a cover-up and a whitewash of a 40-year-long injustice against the people of Sabah who are now strangers in their own land. Those who are responsible for this mess, both at the policy level and at the working level, should be named and be charged under the laws. They must be punished for betraying fellow Malaysians as well as our sacrosanct Malaysian citizenship. I would like to take this opportunity to reiterate the Central Party's leadership support for the Bintulu Declaration presented by DAP Sarawak at the State Convention on the 26th October 2014. The concept of equal partnership with Sarawak as well as Sabah should be the guiding principle for all to adopt. Impian Sabah dan Sarawak dilancarkan untuk menjanakan satu perubahan, pecahkan fixed deposit Barisan Nasional dengan menjalankan program untuk mendekatkan parti politik parti DAP dengan rakyat Sabah Sarawak di kawasan pedalaman. Kerana kita tahu kalau kita nak masuk Putrajaya mesti lalui jalan-jalan di Sabah dan Sarawak. The projects ranging from the provision of gravity-fed water to villagers who have been denied their basic right, and also not just basic infrastructure, but also projects that upgrade the economic well-being of the rural folks, microcredit, organizing self-help seminars to give employment opportunities to the women folk, as well as organizing impian education camps to help stir interest in English, mathematics, and science. And come January, we will be conducting our very first impian health camp to the marginalized rural folks, courtesy of a dedicated team of volunteer doctors and specialists. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Tony Puak atas usaha beliau untuk menjayakan impian Sarawak, impian Sabah. Dan sebelum saya teruskan ucapan saya nak meminta semua menyaksikan satu video yang dijalankan oleh Impian Malaysia. Dipersilakan. Pada bulan Mei 2013, DAP telah melancarkan kempen Impian Malaysia dalam usaha membentuk sebuah negara milik semua rakyat Malaysia. Impian Malaysia adalah berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesesamaan dan keadilan sosial dan ekonomi. Parti DAP akan berikrar kepada penduduk-penduduk Kampung Samarinda Laut dan juga rakyat Sabah hari ini bahawa DAP tidak akan mengabaikan aspirasi dan keperluan rakyat yang menderita. Orang asal adalah komponen penting dalam Impian Malaysia. Selagi mana orang asal dinafikan hak-hak asasi mereka, Impian Malaysia akan kekal sekadar sebuah mimpi. Oleh itu, DAP melancarkan Impian Sabah dan Impian Sarawak sejak September 2013 demi mengembalikan hak-hak asasi kepada orang asal melalui projek-projek impian. Projek air graviti telah dilaksanakan untuk kampung-kampung orang asal yang selama 50 tahun masih dinafikan bekalan air paip. Selain itu, projek-projek membaik pulih rumah gawai, jeti, jalan kampung dan jejantas turut dilaksanakan. Dalam jangka 1 tahun, 18 projek impian telah dilaksanakan di Sabah dan Sarawak dengan kos berjumlah RM432,000 hasil sumbangan orang ramai. Untuk meningkatkan kesefahaman antara rakyat Malaysia dari bandar dan luar bandar, setiap projek impian melibatkan 10 hingga 20 orang sukarelawan dari bandar yang turut bergotong royong bersama penduduk kampung untuk menjalankan projek tersebut.
Sehingga hari ini, seramai 150 rakyat Malaysia dari pelbagai latar belakang dan generasi yang berbeza telah menyertai projek impian sebagai sukarelawan. Bekerjasama dengan dari pelbagai lapisan masyarakat, India, Sabah, Melayu dan Cina. So diharap ini dapat berterusan untuk membantu masyarakat orang asli di Sabah, terutamanya Kosan. We actually brought in volunteers to help build a reservoir in the mountain to bring it down to the villages here. I hope more people will support this project because it's a good project and everybody needs water. It's a basic necessity. Let's join hands to support our future generation. Wakil rakyat DAP juga turut serta ikut masuk kampung. Kami percaya bahawa momentum impian Malaysia akan terus bertambah dan impian ke arah sebuah negara milik Malaysia, milik rakyat Malaysia akan menjadi kenyataan. Sertai kami hari ini dalam pergerakan penuh bersejarah ini, impian Malaysia milik kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pendrama yang membantu menjadi impian Sarawak satu kenyataan. DAP berasa bangga kerana telah menyiapkan lebih 30 projek besar dan kecil yang memberikan manfaat kepada 800 keluarga dan juga melibatkan 150 para sukarelawan daripada semua bangsa dan latar belakang dan semua agama di seluruh Malaysia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada sukarelawan kerana menegakkan impian Malaysia, menjunjung semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Let all DAP leaders make this commitment towards impian Sarawak to prepare for the next state general elections, to assist our DAP Sarawak leaders to let them know you are not alone, we are with you. And let us do that by ensuring that all elected representatives must make at least one trip to Sarawak before the next state general elections. The state chairman, Saudara Chong Jenren, will power everything. DAP juga masuk ke fasa kedua menurut Saudara Lim Kit Siang dengan memberikan tumpuan kepada kawasan perbandaran, bukanlah kawasan bandaraya atau bandar, kawasan perbandaran, di mana semua kerusi-kerusi marginal yang akan menentukan siapa menjadi kerajaan di Putrajaya. Kita bukan sahaja harus menjadi parti yang mempunyai idea-idea baru, tapi mesti menunjukkan idea-idea ini boleh dilaksanakan. Bermula dengan pengisytiharan Gilang Patah, di mana kita membincang macam mana menangani masalah yang dihadapi oleh kaum-kaum minoriti India yang telah dipinggirkan, seperti mana yang kita usahakan di Pulau Pinang. Mari kita lihat satu lagi video. எனக்கு வந்து அப்போ 19 வயசு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்போ வந்து ரொம்ப என்னை வற்புறுத்தினாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கன்ட்டு. மாப்பிள்ளை வந்து சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இல்லை, சரியான குடும்ப பொறுப்பு ஒன்றுமே கேட்டுக்க மாட்டார். சாப்பிட்டீங்களா கொண்டீங்களா, வேலைக்கு போகிறேன்னு சொன்னாலும் விட மாட்டாங்க, அப்பயும் போட்டு அடிப்பாங்க. ஒரு நேரம் என்னை அடித்து வீட்டை விட்டு விரட்டி அடிச்சிருவாரு. என்னால் தாங்க முடியல. என் பிள்ளைங்க வந்து கஷ்டப்படுத்து அடி 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 கஷ்டப்படுத்துன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அந்த டிவோர்ஸ் பண்ணேன்.
தனியா உள்ள வாழ்க்கை எப்படி வாழ்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. என் பிள்ளைங்க எதிர்காலம் என்ன ஆகும், எப்படி நான் வந்து என் பிள்ளைங்க எதிர்காலத்தை நான் சமாளித்து நான் கொண்டு வர்றது, இப்படியெல்லாம் நான் வேதனைப்பட்டிருக்கேன் என் பிள்ளைங்களை நினச்சி. சிங்கிள் மதருக்கு என்னென்னமோ இப்போ வருது, ஆனால் நான் கஷ்டப்படுற நாளில் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. அப்புறம் நானாக வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உதவி போய் கேட்க ஆரம்பித்தேன். எனக்கு மாதம் 280 எனக்கு கிடைக்கிது. எனக்கு யார் என்னை புரிஞ்சுக்கலனாலும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து என்னை ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிச்சு. என்னோட கஷ்டத்தையும் புரிஞ்சுக்கிச்சு, என்னோட பிள்ளைங்க நிலைமையும் புரிஞ்சுக்கிச்சு. பெண்ணாய் பிறந்துட்டுமே இதான் நம்ம தலையெழுத்தா, அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு சிங்கிள் மதரும் அந்த மாதிரி நினைக்கவே கூடாது. எவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் இருக்கு உதவி செய்யறது. நான் தண்ணியை செலவு பண்ணாமல் முக்கியமான உள்ள செலவு மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு என் பிள்ளைங்களுக்கு அது மட்டும் மெயினாக பார்த்துக்கிட்டு என் லைஃப்பை நான் வந்து ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். அதுவும் இது இன்ன வரைக்கும் நான் வந்து நல்லபடியாக கொண்டு வந்தது வந்து இந்த கடவுளோட சித்தம் தான். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லாம் எனக்கு உதவி செய்யலைன்னா நான் இந்த அளவுக்கு நான் முன்னேறி வந்திருக்க முடியாது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உதவி கிடைச்ச வசதி தான் நான் உண்மையிலே இன்னும் நல்லா இருக்கிறேன். Kerajaan negeri Pulau Pinang percaya bahawa masalah kaum India bukanlah isu orang India sahaja. Masalah kaum Cina bukanlah isu orang Cina sahaja. Masalah kaum Melayu bukanlah isu orang Melayu sahaja. Tetapi semuanya adalah isu rakyat Malaysia. Oleh itu, kita harus menggunakan pendekatan bukan berdasarkan kaum untuk menyelesaikan masalah kita supaya kita dapat mencapai perpaduan negara. Ini adalah agenda ekonomi saksama yang dilancarkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang membantu orang miskin. Kalau mereka dapat gaji satu bulan kurang daripada 790, sama seperti ibu tunggal itu dapat RM510 satu bulan gaji, kerajaan negeri akan tambah sampai cukup RM790 tiap-tiap bulan, iaitu RM280 akan ditambah tiap-tiap bulan. Bukan 5 tahun satu kali, bukan 1 tahun sekali, tapi tiap-tiap bulan. Dan ini diberikan kepada semua rakyat Pulau Pinang tanpa kira kaum dan tanpa kira agama. Rakyat Malaysia berada dalam kapal yang sama. Dan pemimpin DAP bersedia untuk tenggelam atau renang bersama rakyat Malaysia dalam kapal itu. Bukan macam pemimpin Barisan Nasional, mereka ada PR di negara asing. Tapi untuk pemimpin parti DAP, kita tidak ada negara lain kecuali Malaysia sahaja. Tapi sungguh pun kita bukan macam pemimpin Barisan Nasional yang ada PR di negara lain. UMNO masih gunakan isu-isu fitnah dan pembohongan untuk labelkan parti DAP parti anti Melayu dan anti Islam. Bila kita membongkarkan rasuah dan kezaliman oleh pihak polis, kita didakwa dan difitnah sebagai anti raja kerana raja-raja Melayu melantik mereka untuk mengetui SPRM ataupun polis diraja Malaysia. Apabila kita berbincang tentang fatwa, bahawa fatwa hanya boleh dilaksanakan kepada orang Islam dan bukan Islam, kita pula dicap sebagai anti Islam dan campur tangan dalam hal ehwal agama Islam. Ini saya rasa kita tak faham.
Macam mana kita cakap fatwa untuk orang Islam bukan untuk orang bukan Islam, itu dianggap sebagai campur tangan dalam hal ihwal Islam. Dan hakikatnya ialah Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang, kita telah tambahkan peruntukan untuk hal ihwal Islam di Pulau Pinang sebanyak 100% berbanding dengan Kerajaan Barisan Nasional. Sehingga MCA Gerakan mengkritik Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana tambah peruntukan untuk hal ihwal Islam sebanyak 100%. Dia labelkan kita anti bukan Islam. Tidak ada seorang pemimpin UMNO tampil ke depan untuk mempertahankan Kerajaan Negeri Pulau Pinang tambah 100% peruntukan untuk hal ehwal Islam di Pulau Pinang. Saya nak dengan tegasnya menyatakan bahawa DAP menyokong penuh institusi beraja dan Raja Melayu. Kita menyokong sepenuhnya kedudukan Islam dan Melayu yang pada masa yang sama mempertahankan hak sahih kaum-kaum lain dan kaum bukan Islam seperti mana yang dihuraikan dalam Perlembagaan Persekutuan. Biar saya menyatakan dengan jelas sekali, DAP tidak pernah anti Melayu, tidak pernah anti Islam, tidak pernah anti bukan Islam. Kita hanya anti rasuah saja. Dan kerana Barisan Nasional adalah ibu kepada semua rasuah, kita anti Barisan Nasional. DAP akan berjuang untuk semua kaum, tapi kita pasti UMNO akan menyerang dengan lebih ganas terhadap parti DAP. Lebih-lebih lagi bila mereka melihat ada lebih ramai orang muda Melayu mulai masuk dan berminat masuk DAP, kerana mereka rasa DAP boleh menjadi platform untuk satu Malaysia yang lebih baik. Dan kita boleh lihat selain daripada Diana ada beberapa orang-orang muda. Baru di Perlis ada 3 pemuda muda yang masuk parti DAP. Kalau sampai Perlis pun ada orang muda Melayu yang muda masuk DAP, kita boleh faham mengapa UMNO begitu benci sama kita. Kita harus meyakinkan orang Melayu bahawa DAP sebagai satu ahli dalam Pakatan Rakyat tidak akan mencederakan ataupun merugikan kepentingan orang Melayu biasa, tapi sebaliknya akan memastikan mereka boleh hidup lebih senang sama dengan rakyat Malaysia lain. Semua rakyat Malaysia mesti menentang berhabis-habisan sentimen perkauman dan ekstremisme agama, khususnya yang politik tidak bertamadun oleh perkasa dan isma, dan juga elemen-elemen rasis dalam UMNO. Parti DAP menyokong penuh surat terbuka daripada 25 pegawai kanan yang bersara, pegawai kanan Melayu yang bersara, yang meminta Perdana Menteri untuk mengambil tindakan terhadap golongan-golongan berpaksikan kanan yang telah memperalahkan Islam daripada satu agama yang suci dan murni diperalahkan untuk menjadi satu alat sebagai membenci kaum-kaum lain. Ini bukan Islam. Islam adalah kedamaian dan juga sederhana dan memupuk semua yang baik kepada semua kaum. Itulah sebabnya masa sudah sampai untuk Perdana Menteri menunjukkan kepimpinannya. Beliau mesti memimpin dari depan
jangan pimpin dari belakang. Kesederhanaan dalam Islam adalah berkisar ke atas kebenaran, keadilan dan juga kesaksamaan. Moderation in Islam is about truth, equity and justice. There can be no equity when the Prime Minister refuses to answer questions about the 42 billion ringgit debts of 1 MDB. There is no justice when Sedition Act is used against opposition leaders and academics. There is no truth when Najib breaks his thrice repeated promise to abolish the Sedition Act and instead is going to strengthen the Sedition Act. And there's no truth when instead of paying 1,200 for BRIM, he pays only 950 ringgit. This is no longer one Malaysia. This is Tipu Malaysia. And instead what we get is no longer the rhetoric of one Malaysia, but lies, hate and violence used by racists and extremists, such as recently that the Chinese economic strength in Penang comes from illegal activities of prostitution, gambling and recreational activities. This is wrong and too much. But worse than that is the failure to act against a former Deputy Minister, Dr. Mashita Ibrahim, who claimed in her speech at UMNO that the Chinese community burned the Quran as part of their religious ritual. And everyone knows that this is false because the Kedah Menteri Besar, Datuk Mukhris Mahathir, had came out with a statement saying that this was torn, the Quran was not burned, but torn by a Malay Muslim with mental problems, who has since sent to hospital for treatment. A Malay Muslim tore the Bible. The Chinese community gets blamed. This has to stop. And the only way it can stop is to charge Dr. Mashita Ibrahim. Make sure they are charged in court. 很过分，巫统领袖太过分，说我们烧果篮经，华人烧果篮经，其实真正撕破果篮经是一个神经病的马来回教徒，一个神经病马来回教徒干的是华社要承担哦，真的是被冤枉刺死猫。不能够这样白白刺死猫，我们要联邦政府，我们要国政，马华民政包括在内，一定要确保马西大文被控上法庭，被惩罚制裁，不要再冤枉好人，不要再冤枉华社。Itulah sebabnya kita perlu adakan perubahan. Dan juga penting sekarang ekonomi. Teruk, kita mesti bebaskan diri daripada kancah utang. Kita tak mau jadi sebuah negara alung yang utang sekeliling pinggang. Tentulah ada orang yang tak percaya Pakatan Rakyat boleh menang. Ada orang yang nyatakan bahawa pasti BN akan menang. Tetapi saya rasa ada peluang untuk Pakatan menang. Siapa percaya mungkin Pakatan boleh menang? Tidak lain tidak bukan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin sendiri cakap, kalau BN hilang 2% undi sahaja, mereka hanya akan menang 103 kerusi parlimen. Serahkan Putrajaya kepada Pakatan Rakyat. Itulah sebabnya mereka sudah hilang akal. Mereka hanya boleh mainkan sentimen perkauman dan ekstremis saja. Tak ada jalan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan juga ambil tindakan ke atas pemimpin barisan pemimpin Pakatan Rakyat. Dan di sini kita ingin mengutuk dengan sekeras-kerasnya tindakan yang diambil ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha Barisan Nasional untuk penjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim
adalah satu perbuatan terkutuk, perbuatan untuk menghabiskan kerjaya politik Dato' Sri Anwar, dan kita akan berdiri bersama dengan Dato' Sri Anwar. Saya ingin menyampaikan kepada Kak Wan, sekiranya Dato' Sri Anwar masuk penjara, jangan bimbang, kita akan tunggu sampai beliau keluar dari penjara. UMNO harus dikalahkan macam Kongres Parti di India. Tetapi kalau kita hendak menang, kita mesti menang pengundi yang sederhana dan di tengah-tengah, apa yang kita sebut sebagai middle Malaysia. Dan untuk menjayakan usaha ini, saya ingin berterus terang bahawa Pakatan Rakyat mesti menunjukkan bahawa kita boleh mentadbirkan Malaysia dengan lebih baik dan lebih bersih daripada Barisan Nasional. Dan ini hanya boleh dilakukan sekiranya kita ada satu dasar yang jelas, yang konsisten dan boleh meyakinkan rakyat, tanpa tanggapan-tanggapan partisan daripada komponen-komponen parti. Jangan kita ulangi krisis Menteri Besar Selangor lagi. Jangan bagi rakyat lihat macam mana ada kenyataan yang bercanggah dalam Pakatan Rakyat. Dan untuk pilihan raya umum ke-14 yang akan datang, kita hanya boleh berjaya sekiranya kita jelas siapa calon Perdana Menteri daripada Pakatan Rakyat. Dan juga mesti ada pendirian tegas, kedudukan jelas bahawa kerajaan Pakatan Rakyat yang memerintah di Putrajaya tidak akan melaksanakan undang-undang hudud. Itu mesti jelas sama sekali. Kerana itulah aspirasi pengundi yang sederhana, bukan pengundi ekstrim. Pengundi ekstrim sebilangan kecil, kebanyakan pengundi sederhana, khususnya dekat Sabah dan Sarawak. Saya menyeru semua pemimpin Pakatan Rakyat menghadapi cabaran ini, mewujudkan satu pakatan yang boleh menang, yang boleh menyatu padukan semua kuasa-kuasa progresif supaya kita dapat menjayakan misi bersejarah untuk mengalahkan UMNO dan Barisan Nasional. Itulah utang kepada 52% pengundi rakyat Malaysia yang sokong Pakatan Rakyat. Dan saya rasa kita mesti membayar balik dengan menang Putrajaya pada PRU 14. Kita mesti ingat dengan penurunan harga minyak dan juga penurunan ringgit Malaysia, masa depan ekonomi Malaysia tak tentu. Nah, itulah sebabnya tidak ada ganti untuk urus tadbir yang baik. Just as there is no substitute for good governance, there is no substitute for hard work. And we face very tough times. That is why the theme for this conference, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. This is our response to the challenges of income inequality, lack of high income jobs and equal opportunities. You look at Malaysia, even though 2 million Malaysians have left to work overseas, there are nearly or maybe even more than 7 million foreign workers, both documented and undocumented. Even 7-Eleven also hire foreign workers. And the cleaning services are also done by private contractors that relies on foreign workers. Dan kita boleh lihat pekerja asing begitu banyak. Rakyat Malaysia yang
berpakaran keluar 2 juta orang, ganti tempat mereka 7 juta yang tak ada kepakaran langsung, dan mereka ambil semua pekerjaan termasuk daripada kerajaan tempatan, di mana bila kita lantik kontraktor swasta, kebanyakan pekerja adalah pekerja asing, dan kerajaan negeri Pulau Pinang telah mencuba satu pendekatan baru dengan melantik pekerja-pekerja tempatan, memberhentikan kontrak swasta, melantik pekerja tempatan. Kita melantik 2,469 rakyat Malaysia dengan gaji lebih 1,500. Saya tahu ini kos untuk MPSP, Majlis Perbandaran Seberang Pai, naik 50%. Tapi saya rasa ini berbaloi kerana kita berikan peluang pekerjaan kepada 2,469 keluarga Malaysia. Dan kita boleh buktikan mereka boleh jadikan Pulau Pinang lebih bersih dan hijau. Saya rasa itulah yang kita nak tanya. Wang kerajaan mestilah digunakan untuk pekerja-pekerja Malaysia. Dan kita nak jadikan kerajaan negeri Pulau Pinang sebagai satu model urus tadbir, kerana kita percaya sebuah kerajaan yang baik bergantung kepada sama ada rakyatnya baik atau tidak. Kalau rakyatnya baik, mesti kerajaan baik. Kalau rakyatnya baik, kerajaan tak baik, ini kerajaan tak guna, mesti tukar sama sekali. Sebelum saya tamatkan ucapan saya rasa adalah penting kita meminta Kerajaan Barisan Nasional menurunkan harga minyak. Setuju tak? Saya tidak faham. Ramai orang tanya saya tak boleh jawab. Mengapa harga minyak antarabangsa turun 40% daripada US dollar 105 hingga 110 US dollar setiap tong, turun kepada sekarang tak sampai 60 US dollar satu tong. Tetapi harga minyak antarabangsa turun 40%, harga minyak di Malaysia tak turun 40%. Sebaliknya, harga diesel naik lagi. Naik berapa? Naik 3 sen. Harga minyak satu dunia turun, harga diesel naik. Malaysia bolehlah. Itulah sebab kita bagi tahu sama rakyat Malaysia, kalau nak harga minyak turun, BN kena turun dulu lah. Saya pun nak menyatakan sekali lagi bahawa kita menentang GST. 3 sebab mengapa kita menentang GST. Kerana kos sosial tinggi untuk mereka yang miskin dengan kenaikan inflasi. Kedua, akan mengurangkan peluang untuk menaikkan gaji kerana bisnes banyak perniagaan dia takut kena bayar GST, semua tak mau ambil pekerja baru. Ketiga, ini akan kurangkan juga peluang perniagaan kepada banyak peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya kita sekali lagi mendesak kerajaan BN, jangan laksanakan GST. Kalau nak laksanakan GST, hapuskan rasuah dulu. Tengok laporan Ketua Audit Negara tiap-tiap tahun berapa banyak kena dibazirkan, berapa banyak penjaringan, berapa banyak rasuah. Kalau kita hapuskan rasuah, tak perlu ada GST langsung. DAP and Pakatan Rakyat offers an alternative formula for nation building through a party of ideas, not of racism and extremism. One that benefits the public, not the individual cronies, and one that saves and not steals our children's future. We must never rely
on the rhetoric of extremism and racism, but commit ourselves to action that there is no substitute for good governance, that delivers a better life for ourselves, a better future for our children, and a hope of creating a proud, developed nation with economic dignity and respect for human rights. A nation where we are one in solidarity and share our successes equally with our sacrifices. Kita harap rakyat Malaysia jangan diperdayakan oleh retorik dan ucapan yang memainkan sentimen perkauman dan ekstremisme agama, kerana mereka semua permainan sentimen ini tidak akan mengatasi masalah ekonomi. Kita mesti berikan tumpuan sepenuhnya kepada masalah ekonomi, dan kita percaya bahawa kerajaan yang berjaya mesti bergantung kepada rakyat yang bersedia bekerja keras dan yang jujur dan ikhlas. Hanya rakyat yang jujur dan ikhlas dan bekerja keras, baru negara dan ekonomi boleh maju. Bukan mereka yang hanya tahu rasuah dan hanya tahu bodek. Itu bukan jalan keluar untuk masalah ekonomi Malaysia. Dan ini yang kita nak tegaskan, berikan tumpuan kepada ekonomi, dan DAP membuat komitmen kita akan bersama-sama dengan rakyat Malaysia yang menghadapi masalah ekonomi, supaya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, gunung sama didaki, lurah sama dituruni, biar putih tulang, jangan putih mata. Sekian, terima kasih kepada semua.